اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman kitab suci Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas lagi suci bersih. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua Hazah, ada Cik Lan dan juga MA, Nyak Ali. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu dalam pembacaan buku Qalbun Salim, bagaimana nak menjaga hati. Siti Zawiyah, Syamsiah Saleh, Irma Mas, Saadiah Hassan, dan juga ahlan-ahlan kepada yang lain. Terima kasih Abdul Hadi, ahlan-ahlan, Irma, Abdul Hadi, Hartini, dan juga lain-lain. Maka dalam tempoh apa tadi kita dah sempat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kamil dalam zikir munajat ataupun munajat hamba. Dan pagi ni alhamdulillah saya ada sedikit peluang untuk berkongsi ilmu yang mana kita baca daripada buku Qalbun Salim Al-Fadhil Ustaz Muhadir, yang mana ianya adalah syarah bagi kitab yang kita biasa dengar, iaitu Penawar Bagi Hati. Maka kitab Penawar Bagi Hati ini adalah nak menerangkan dalam untuk menjaga hati, perlu kita menjaga 7 anggota penting daripada anggota zahir kita. Sebablah sekali yang Allah pandang, yang Allah tengok, yang Allah nilai adalah hati kita. Hadis yang kita biasa dengar, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah tidak pandang pada tubuh badan dan rupa paras kamu. Yang Allah pandang, Allah tilik, Allah nilai adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Maka penting untuk kita menjaga hati yang Al-Quran sebut sebagai qalbun salim, hati yang dijaga, hati yang sejahtera, hati yang elok, hati yang baik. Maka pentingnya untuk menjaga hati. Namun nak menjaga hati itu daripada mana permulaan dia? Maka mengikut penulis buku, ianya adalah daripada kita menjaga 7 anggota zahir. Dan 7 anggota zahir tersebut adalah mata, yang kita akan baca pada pagi ni, mata, kemudian mulut, telinga, perut, kemaluan, kaki dan juga tangan. Dan hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-25. Saya banyak hari tak sempat nak baca, saya pun minta maaf. Maka kita dah tiba pada muka surat yang ke-25. Kita akan baca sekejap insya-Allah sampai jam 5.30 ataupun 5.35. Maka pada hari pagi ini kita dah sampai pada muka surat 25, di mana penulis buku setelah daripada menerangkan apakah fungsi mata, lalu daripada 7 anggota zahir, kita sedang membaca tentang pentingnya menjaga mata. Apa yang mata tengok, apa yang mata lihat, meninggalkan kesan pada hati. Meninggalkan kesan pada hati.
Maka kata penulis buku, setelah menerangkan fungsi mata, apakah fungsi mata, kenapa Allah menjadikan mata, untuk tujuan apa Allah menciptakan mata dan menganugerahkan kepada manusia. Maka kata penulis buku, oleh itu hendaklah kamu sentiasa menjaga pandangan mata. Kena sentiasa jaga mata. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran pada surah yang ke-24 An-Nur pada ayat yang ke-30. Apakah firman Allah? Firman Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Wahai Muhammad, sampaikan, maklumkan, beritahukan kepada orang-orang yang beriman, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan kepada orang yang ada iman. Apakah mesej yang perlu untuk disampaikan? Firman Allah, yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka. Jaga pandangan mata. Yaghuddun. Yaghuddun bermaksud menundukkan. Ataupun yang diertikan di sini adalah jaga. Jagalah pandangan mata. Maka Allah memerintahkan untuk menjaga mata. Dan firman Allah, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Jaga kemaluan. Jaga mata dan jaga kemaluan. Firman Allah lagi, zalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan Allah tutupkan ayat ini dengan firman-Nya, innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah amat dalam pengetahuannya tentang apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-30. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kata penulis buku, ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita 3 benda. Ada 3 benda yang bila kita tengok ayat ini kita boleh belajar. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang mengambil manfaat daripada buku Qalbun Salim, bagaimana untuk menjaga hati kita. Maka kata penulis buku, ada 3 benda yang kita nak belajar daripada ayat ni. 3 perkara yang kita nak belajar. Maka yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita akhlak dan juga adab yang penting untuk kita pegang. Maka apakah akhlak dan adab yang penting untuk ada pada setiap orang beriman? Yang lelaki dan perempuan, kedua-duanya. Maka yang pertama adalah kita nampak pada muka surat 26. Pentingnya untuk seseorang itu menjaga mata daripada melihat yang haram dan menjaga kemaluan daripada melakukan yang haram. Sebab itu Allah berfirman, yaghuddu min absarihim, jaga mata. Daripada apa? Perkara yang haram. Dan wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan. Daripada apa? Daripada perkara yang haram. Maka itu mesej yang pertama. Daripada ayat ini yang kita belajar, ayat yang ke-30 daripada surah An-Nur, surah yang ke-24, Allah menyuruh kita untuk berkelakuan baik, berakhlak dan beradab. Maka apakah akhlak dan adab yang perlu ada? Jaga mata dan jaga kemaluan. Dan ini sebenarnya antara yang manusia lupa nak jaga. Sebenarnya susah untuk jaga. Nak menjaga mata dan menjaga kemaluan. Tapi Allah perintahkan baginda Nabi untuk ingatkan umat baginda. Sampaikan kepada umat baginda pentingnya menjaga mata dan menjaga kemaluan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, sebab itu wajib ke atas setiap hamba Allah mentaati perintah Allah dan menjaga kemaluan dan matanya.
Kemudian mesej yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini, ayat yang ke-30, surah An-Nur, surah yang ke-24 ni. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah sebenarnya Al-Quran memberitahu kepada kita satu perkara. Apakah dia? Firman Allah, "Dzalika azka lahum." Yang mana dzalika azka lahum terjemahnya adalah yang demikian itu lebih menyucikan bagi mereka. Maka apa maksud ayat ini? Maka mesej yang kedua kita dapat daripada ayat ini adalah bahawa barang siapa yang menjaga mata, barang siapa yang menjaga kemaluan daripada melakukan perkara yang haram, maka perbuatan tersebut adalah azka, adalah akan membersihkan hatinya daripada dosa dan akan membersihkan perbuatan dan amalannya daripada maksiat dan perkara yang tak elok. Dibersihkan dalaman dan luaran. Maka bila kita jaga mata, kita betul-betul kawal apa yang boleh tengok, apa yang tak boleh tengok. Kita jaga mata dan kita jaga kemaluan. Maka sebenarnya kedua benda ni bila kita jaga menjadi asbab bersih dalaman dan juga bersih luaran. Dan itu maksud daripada buku Qalbun Salim ataupun syarahan kepada penawar bagi hati, nak bersihkan hati. Maka ayat ini menjadi dalil antara perkara yang membersihkan hati adalah menjaga mata dan menjaga kemaluan. Maka sangat penting untuk kita menjaga mata. Sangat penting. Apa yang kita tengok. Lagi-lagi pada zaman kita, macam-macam yang boleh ditengok ketika seseorang itu memegang gadget, memegang handphone, memegang tab, memegang iPad, berada di depan komputer dan laptop, macam-macam. Al-'iyadzubillah. Maka sebab itu apabila seseorang itu menjaga mata dalam ayat yang ke-30 surah yang ke-24, ianya akan menjadi asbab penyucian hati, zalika azka lahum, dan penyucian amalan daripada maksiat dan dosa. Berapa ramai orang yang terjebak dalam maksiat dan dosa kerana bermula daripada mata? Berapa banyak orang yang terjebak dalam maksiat dan dosa? Orang yang mula melakukan maksiat dan dosa. Orang yang bergelumang dalam maksiat dan dosa. Tapi kebanyakan waktunya bermula daripada apa yang dia tengok. Bermula daripada pandangan mata dia. Maka sebab itu, mesej yang kedua, kata penulis, yang kita dapat daripada ayat ini adalah bila seseorang itu jaga mata, jaga kemaluan, dzalika azka lahum, maka itu akan membersihkan hati yang merupakan benda dalaman dan akan membersihkan amalan dia daripada maksiat dan dosa. Perkara yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini, mesej daripada ayat ini adalah innallaha khabirum bima yasnaun. Muka surat yang ke-27. Allah memberi amaran kepada orang-orang yang beriman. Allah memberi amaran, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuan Allah tentang apa yang kamu lakukan. Bahawa kalaulah ada orang tak jaga mata, Allah tahu. Allah tahu. Kan kadang-kala manusia, dia mencuri-curi pandangan, mencuri-curi, melihat maksiat dan dosa. Maka Allah ingatkan, Allah amat dalam pengetahuan Allah. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya amat mendalam pengetahuan Allah dengan apa yang kamu lakukan. Maka inilah tiga mesej yang mana kita dapat daripada ayat ini. Maka apakah maksud innallaha khabirum bima yasnaun? Muka surat yang ke-28. Maksudnya Allah nak beritahu, jika perbuatan hamba itu baik, maksudnya dia jaga mata dia, jaga kemaluan dia, Allah Maha mengetahui, Allah akan balas dengan kebahagiaan dan syurga. Dan begitu juga maksud Allah amat dalam pengetahuan Allah tentang apa yang kita lakukan. Kalaulah seseorang tu tak jaga mata, kadang-kala manusia, dia mencuri-curi pandangan, melihat kepada maksiat dan dosa. Kalaulah dia tak jaga mata, al-'iyadzubillah, moga Allah pelihara saya dan juga setiap daripada kita daripada dosa dan maksiat mata.
maka Allah akan membalasnya dengan siksaan dan api neraka. Kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita dekat dunia ni, mulut ni mungkin boleh menipu. Orang tanya, kau tengok apa tu? Kau tengok benda tak elok ke? Mana ada? Kita mungkin boleh beralasan. Kita mungkin boleh berbohong. Itu dekat dunia. Tapi dengan Allah, tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah amat dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita menjaga mata, kerana daripada situ ianya adalah pembersihan untuk hati dan juga amalan-amalan yang buruk yang tak elok. Muka surat yang ke-29. Kemudian penulis membawakan ayat yang lain nak menerangkan tentang maksud Allah mengetahui tentang apa yang mata kita tengok. Dekat dunia ni mungkin orang lain tak tahu. Mungkin orang lain tak tahu. Bila kita bersendirian, apa yang kita tengok. Bila kita berseorangan, apa yang kita tengok. Mungkin manusia tak tahu. Tetapi di bawah ayat yang kedua, nak menguatkan maksud daripada ayat yang kita baca sebelum ini. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuan Allah tentang apa yang mereka lakukan. Maka dibawa ayat yang ke-19 daripada surah Ghafir, surah yang ke-40. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang membaca serba sedikit daripada buku Qalbun Salim. Bagaimana nak menjaga hati. Maka daripada tadi, menjaga hati antaranya adalah dengan menjaga mata. Maka dibawakan ayat yang ke-19 daripada surah Ghafir, surah yang ke-40. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Firman Allah, Allah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh pandangan mata seseorang. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, firman Allah. Allah Maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Apakah maksud pada ayat ini? Kha'inatal a'yun, pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Maka dalam kurungan disebut, iaitu mata yang mencuri-curi pandang kepada perkara yang haram. Maka disebut kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Mata yang mencuri-curi pandang yang haram. Ada orang dia mencuri-curi pandang kepada yang haram dengan side eye dia, dengan hujung mata dia, dengan ekor mata dia. Maka dia mencuri-curi pandang yang haram. Kha'inatul a'yun juga bermaksud dia melihat kepada yang haram ketika bersendirian, ketika mana berseorangan. Maka Allah berfirman, Allah tahu. Allah tahu. Allah sentiasa ada. Kalaulah kita tak melihat kepada yang haram kerana adanya makhluk tengok, adanya manusia tengok, adanya orang tengok, maka kenapa kita tidak ingatkan diri kita yang Allah sentiasa tengok, Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mengetahui keadaan kita. Maka sebab itu Allah nak ingatkan, jauhkanlah daripada dosa mata, tinggalkanlah maksiat mata. Kenapa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh mata? Ketika mata mencuri-curi tengok kepada perkara yang haram, mata mencuri-curi tengok kepada maksiat dan dosa. Allah Maha mengetahui. Dan Allah ingatkan, bukan sekadar pengkhianatan mata Allah Maha mengetahui, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu semuanya. Maka ayat ini, ayat yang ke-19 daripada surah yang ke-40 ini, Allah nak mengajarkan kita agar kita menjaga mata daripada maksiat dan dosa sentiasa. Kalaulah ada orang, dia tak nak buat maksiat dan dosa kerana dia malu ada orang tengok, maka dia kena ingatkan dirinya, Allah sentiasa tengok dia.
Dan inilah juga yang kita panggil sebagai ihsan, martabat ihsan. Yang mana dalam martabat ihsan kita belajar, kita hendaklah sedar yang mana seolah-olah kita sedang melihat kepada Allah. Bayangkan bagaimana tahap ibadah kita, level ibadah kita apabila kita dapat melihat kepada Allah. Dan kalaulah itu kita tak mampu, kita perlu ada kesedaran yang Allah sentiasa melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ini adalah ayat yang kedua. Allah Maha mengetahui. Maka hendaklah kita menjaga pandangan mata kita. Kemudian penulis membawakan sepotong hadis daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah bin Yaman terkenal dengan panggilan sahibu sirri Rasulillah, orang yang menjaga rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang ikut dalam semua peperangan bersama dengan Nabi kecuali hanya Badar, dan beliau meninggal dunia di kota Madain pada tahun 34 ataupun 35 Hijrah, 40 hari selepas kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah ibn al-Yaman. Maka dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Maka Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, dalam hadis ini nak terangkan kaitan orang yang jaga mata, maka ada kesan pada hati. Ada kesan pada hati. Orang yang menjaga mata daripada melihat maksiat dan dosa, daripada melihat perkara yang haram, dia akan menjadikan hati merasai kemanisan ibadah. Kan kadang-kadang ada orang tanya, kenapa bila dia ibadah tak rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa. Ada juga orang bertanya, kenapa bila dia ibadah, dia menjadi semakin keluh kesah, menjadi semakin tak selesa. Ada juga kadang-kadang orang tanya, kenapa bila dia ibadah, dia rasa tak best, tak seronok. Walau ibadah tu best. Maka kadang-kadang adalah disebabkan kotornya hati. Kotornya hati. Bayangkan, kalaulah cawan ini adalah umpama hati, cawan ni, umpama hati. Dan cawan ni kotor, sangat kotor cawan ni, kotor. Dan kemudian diisi dengan air yang paling mahal ataupun air yang paling bersih, air yang paling bernilai, contohnya air Zam-Zam, diisi dalam bekas yang kotor, cawan yang kotor, maka tetap air tersebut takkan dapat diambil manfaat. Tak boleh diambil manfaat sebab bekas tu kotor. Walaupun ianya adalah air Zam-Zam sekalipun, walaupun ianya mungkin adalah air yang paling mahal yang kita boleh order dekat dunia ni sekalipun, tapi takkan ada orang boleh ambil manfaat daripada air tersebut. Begitulah juga kenapa adanya kadang-kala hati kita rasa keluh kesah bila beribadah, tak rasa manis, bahkan rasa membebankan. Maka seseorang itu tak dapat manfaat daripada ibadah yang sepatutnya adalah hati yang gembira, merasai kemanisan ibadah, sebab hati tersebut kotor. Hati tersebut kotor. Maka bila hati tak dibersihkan, maka menjadilah seseorang itu tak rasa manisnya ibadah. Tapi kalaulah seseorang itu dibersihkan hatinya, antaranya dalam hadis yang bakal kita baca ni, dia jaga pandangan mata dia, maka Allah akan berikan kepadanya kemanisan di dalam beribadah. Maka itu antara kaitan mata dengan hati. Maka Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Innan nadhara ila mahasinil mar'ah, sesungguhnya melihat kepada kecantikan wanita yang bukan mahram, hakikatnya adalah sahmun masmumun min sihami iblis, adalah anak panah beracun yang digunakan oleh syaitan. Syaitan untuk merosakkan orang beriman, maka dia menggunakan kecantikan para wanita. Bukanlah nak mengatakan wanita itu tak bagus, tak elok, tetapi itu adalah cara syaitan untuk membinasakan yang lelaki daripada kalangan manusia. Caranya
adalah dengan dijadikan manusia itu memandang kepada keindahan para wanita. Maka disebut sebagai anak panah beracun iblis. Maka barang siapa yang boleh jaga matanya, sabda Nabi, faman tarakaha, barang siapa yang boleh menjaga matanya, adzaqahullahu ta'ma ibadatin tasurruh, Allah akan menjadikannya, Allah akan mengurniakan kepadanya rasa yang apabila dia beribadah, dia merasa gembira dan seronok. Dia akan rasa kemanisan ibadah. Maka orang yang menjaga mata, dia akan dapat merasai kemanisan ibadah. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. InsyaAllah kita akan sambung nanti dah 5.30. Kita akan sambung nanti sebab apa yang saya pun belum sahur lagi. Kita akan sambung nanti jam 10 pagi insyaAllah. Hari ini so far dalam jadual tak ada apa-apa 10 pagi. Kita akan sambung 10 pagi pembacaan buku Qalbun Salim ini. Jika ada yang ingin untuk jadikan sebagai bahan bacaan ataupun rujukan, maka link telah disediakan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.